Tuan-puan sekalian, ingat tak kisah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kisah ini dalam hadis yang sahih tentang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia bunuh pula ahli ibadah yang dia tanya pada ahli ibadah, saya nak berubah ni. Lepas tu ahli ibadah tanya, kamu buat dosa apa? Kamu nak bertaubat dari dosa apa? Dia kata, saya telah membunuh 99 orang. Sikit ke banyak ni? 99 ni. Kalau bunuh seorang pun dah dahsyat, ni bunuh 99. Kalau dah bunuh 99 orang, kejahatan apa yang dia tak buat? Sangat dahsyat. Lalu ahli ibadah tu pun kata, dosa kamu terlalu besar, dosa kamu terlalu banyak, terlalu dahsyat, kamu tak akan mungkin diampunkan oleh Allah. Dia nak marah, dia geram, dia bunuh pula ahli ibadah tu. Cukup 100 orang dia bunuh. Cerita ini dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca. Dan cerita ini tu pasal cerita yang sahih daripada Nabi sendiri yang bercerita. Bayangkan, dia bunuh 100 orang. Masya Allah. Tetapi hatinya telah mula mengingati Allah. Hatinya telah terdetik dan nekat untuk hijrah dan berubah. Akhirnya dia pergi bertemu pula dengan orang alim, orang ahli ilmu. Tadi jumpa ahli ibadah, kuat ibadah, tapi ilmu tak ada. Jadi ahli ibadah menghukum terus, dia begini-begini. Dia pergi berjumpa orang alim, orang ada ilmu. Lalu dia bertanya, aku telah membunuh 100 orang, apa yang, dan aku ingin berubah hijrah. Lalu apa jawapan orang alim ini? Sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak boleh diampunkan Allah kecuali syirik sahaja. Masya Allah. Tapi kalau orang itu dah murtad, lepas tu taubat, masuk Islam balik, maka akan diampunkan Allah dosa dia tu. Okay. Lalu dia pun berkata, orang ni pun kata, saya telah bunuh 100 orang. Macam mana? Orang alim ni, orang ahli ilmu ni berkata, sebanyak mana pun dosa-dosa yang kamu lakukan, kan, walaupun sebanyak lautan ataupun seluas antara langit dan bumi, itu kan hadis Nabi. Memang Nabi SAW memberitahu, kan, dosa sebanyak apa pun akan diampunkan oleh Allah. Pengampunan Allah lebih besar daripada dosa kamu yang sebanyak lautan ataupun sebanyak antara memenuhi antara langit dan bumi. Nescaya subhanallah, dosa kamu tetap nescaya pengampunan Allah itu lebih besar. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Lalu dia nekat untuk hijrah, untuk taubat. Tapi tuan-puan sekalian, saya nak, tadi kan ada orang tulis, Ustazah, saya beramal dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan menjadi asbab banyak masalah selesai. Saya ada baca tulisan. Saya pernah pergi ziarah, cerita mu'alaf lagi. Sebab kami NGO Sahabat Amal Care ni, kami ada ramai mu'alaf. Ada satu hari saya pergi ziarah mu'alaf, wanita India mu'alaf. Masya Allah. Saya pergi ziarah, memang asnaf, dan tahu anak dia, ini sekitar Seremban, anak dia sakit. Lepas tu saya pergi ziarah ke rumah dia. Rumah sewa, kecil saja. Lepas tu saya pun berbual-bual, yelah mu'alaf kan, seronok lah, banyak cerita. Lepas tu saya pun tanya, apa amalan kakak nak jadi kuat? Sebab ujian ni banyak sangat. Anak sakit yang keluar masuk hospital, hidup susah, dibuang keluarga. Sampai saat saya jumpa tu pun keluarga tak boleh terima lagi dia sayang mak ayah, rindu dekat adik-beradik dia, tapi dia dibuang sebab dia masuk Islam. Lepas tu suami tak sihat, saya suami pun sakit, macam-macam ujian. Lepas tu saya tanya, macam mana akak boleh jadi kuat? Tahu dia jawab apa? Dia kata, Ustazah, dia kenal lah sebab selalu follow ceramah. Dia kata, Ustazah, kita kan ada Allah. Kita kan ada Allah. Allah selalu ada. Dia pula menasihati, ya Allah, kita ni bila dapat daripada orang yang melalui, beza bila kita dengar daripada orang yang melalui ujian Allah. Dan dia boleh sebut begitu, tak sama dengan kita berada dalam situasi yang tidak sesusah dia. Kita kan ada Allah. Lagilah dia baru masuk Islam, dia baru anak seorang kecil. Anak tu lah keluar masuk hospital, macam jantung berlubang yang sakit teruk, kena operation banyak kali. Lepas tu sama juga dia kata, Ustazah, saya punya amalan, kalau saya susah, saya takut, saya bimbang, saya apa semua, saya akan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Nyata ada satu hari anak saya tak sedar diserang sawan. Saya tak ada kenderaan, Ustazah. Saya tak ada sekian-sekian. Apa yang saya buat ketika itu, saya ulang saja zikir ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Waktu yang sama saya cubalah ni untuk buat apa saja dengan anak saya sedang sawan. Takdir Allah, Ustazah. Jiran saya datang nak bertanya khabar. Padahal ketika itu waktu malam. Ataupun macam mana ceritanya. Lepas tu saya pun, jiran saya tengok keadaan, terus bawa pergi hospital. Saya kata, macam mana? Saya tanya balik macam mana. Jiran tu cakap tak tahu macam mana, tapi hati ni tergerak. Lama tak jumpa, lama tak tanya khabar. Macam tu lah. Ataupun apalah masalah sekian-sekian. Dia tak banyak tinggalkan anak dia tu nak pergi. Tapi dia kata, Ustazah, banyak keajaiban berlaku. Contoh yang lain, dia kata masa tu memang lapar, Ustazah. Tak ada makanan, lapar. Tapi nak meminta-minta dengan jiran malu. Suami pun sakit, anak pun sikit, keluarga dibuang. Jadi, tapi masa tu saya lapar, saya macam buntu. Kemudian saya ulang-ulang zikir tu, Ustazah. Alhamdulillah, dalam tempoh beberapa ketika, ada jiran hantar makanan. Kadang-kadang tu pergi sana tak ada duit, Ustazah, nak balik semula. Zikir, ada orang bagi duit. Kadang bukan jumlah sikit, Ustazah. Orang bagi 50, orang bagi 100. Padahalnya saya pakai elok, tak nampak pun macam orang susah. Bukan meminta-minta, tidak. Sebab itu saya yakin sangat kita tak akan susah dan kita tak akan melarat kalau kita selalu ingat Allah dan kita selalu minta tolong dengan Allah, dan kita selalu biasakan diri bila susah saja zikir dulu, Ustazah, sebelum fikir. Itu yang saya sebut sebagai kesimpulan perkongsian kita hari ini. Zikir sebelum fikir, ataupun nak zikir serentak dengan fikir, ataupun nak fikir dulu baru zikir. Yang mana satu kita rasa? Ada 3 pilihan. Bila ada ujian dan masalah, zikir baru fikir, ataupun zikir serentak dengan fikir. Boleh ke zikir serentak dengan fikir? Ataupun fikir dulu baru zikir? Masya Allah. Saya nak sudahi, nak habis dah ni. Perkongsian kita simple-simple je ni. Saya esok, hari ni kami balik. Hari ni tengah hari balik. Sekarang ni duduk kat Penang. Ada program, saya masuk kursus belajar menuntut ilmu. Siapa yang tengok live malam tadi, dia faham lah tu. Saya menuntut ilmu bab pengurusan, perniagaan, marketing ni dengan banyak lah, bukan satu pihak. Tapi seronok jugalah, boleh kenal founder-founder produk lah, apalah. Boleh kenal, boleh bentuk lah ukhuwah, boleh dakwah juga. Subhanallah. Jadi janganlah, Ustazah, dia dah ada seka-seka founder-founder, nanti dia doa yang baik-baik. Ada kebaikan bila kita berada dalam mana-mana seka, kita niat kita beri manfaat. Subhanallah, puasa kalian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Masya Allah, ada yang bagi emoji nangis. Ada lebih kurang 4,000 ni yang hadir ni. Subhanallah. Bukan 4,000, Masya Allah, 5,000 lebih. Terima kasih. Dalam campur 5,000 lebih. Terima kasih 5,000 lebih yang hadir. Kita nak buat kesimpulan dah ni. Tapi fahami apa maksud firman Allah ni. Sebelum tutup, sebelum berhenti, sebelum berundur, dengar dulu penjelasan ni. So kita akan dapat jawapan. Bila ada ujian dan masalah, fikir dulu ke, zikir dulu ke, serentak. Allah berfirman, Alladzina idza asabathum musibah. Alladzina, mereka.
alladzina idza, apabila asabathum musibah, ditimpa kepada mereka musibah. Ujian tu kan musibah, ujian tu benda yang berat. Beratnya di mana? Di hati kita. Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibah, mereka yang apabila ditimpakan musibah, qalu, lalu dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya ini datang daripada Allah, ia datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Ataupun maksudnya inna lillah, ya, inna lillah tu maksud sesungguhnya ini daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya dikembalikan kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim, mereka itulah yang akan mendapat salawat daripada Tuhannya, yang akan mendapat rahmat, pertolongan daripada Tuhannya, wa rahmah, dan akan mendapat rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang akan diberikan petunjuk, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah golongan yang diberikan petunjuk. Istilahnya crystal clear, punya clear, punya jelas, punya nyata. Allah sampaikan dalam firman-Nya ini kepada orang yang apabila ditimpa musibah, lalu dia sebut ini datang daripada Allah, semuanya daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, kembali semula kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah yang mendapat salawat daripada Allah, pertolongan, perlindungan, dan akan mendapat rahmat. Rahmat ini luas, pemeliharaan, penjagaan, rezeki, semuanya. Wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah tergolong di kalangan orang yang diberikan petunjuk.